Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Okey, kita sambung soalan kita. Kita pergi kepada soalan nombor 21. Soalan ini dia minta kita untuk integratekan function ini ya. Square root 1 tambah cos x. Ya. So jadi mungkin ada beberapa cara yang sesuai yang boleh kamu gunakan, tetapi saya tunjukkan salah satunya di mana dalam cara ini kita akan menggunakan suitable identity. So we are going to replace inilah, gantikan 1 tambah cos 4x ini ke dalam bentuk yang lebih sesuai. So dalam kes ini we are going to apply ini. Okay, so dari sini bila kita cuba pindah-pindahkan, so, kita akan jumpa yang ini ya. Kita akan jumpa this line. Clear? So, jadi more or less kalau kamu tengok baris ini, yang ini dengan ini ya, part ini dengan soalan kita ni more or less is the same. Kecuali pada bahagian yang cos 4x tu. Sebab dekat sini dia cos 2x. Dekat sini cos 4x. So, macam mana kita nak ubah? So, sebab itulah kita kena modify. So, kamu boleh lihat kalau kita nak 4x, maka kita kena darab 2 dekat sini. So, itu cara kita control, kita modifykan identity tersebut. So, since kita dah dapat ini, maka we are going to replace everything dekat sini. Boleh? Okay. So, bila kita replacekan dekat sini, kita akan perasan yang, bukankah kita ada kuasa 2? Cuba kamu lihat ya. Bila kita buat macam ni, kita dapat eliminate somehow. Kita boleh eliminate dia punya square root itu. Yang kuasa 2 tu. Yang squared tu. So, jadi, kamu tengok asalnya soalan macam ni. Then, kita replace dengan ini, betul tak? Then, kita keluarkan dia punya pemalar. Dekat sini. Tinggallah yang ini. Baki dia. Nampak? Boleh? So, bila sampai dekat sini, this part, kita kena bijak sikit sebab the square root akan terhapus. Sebab dia ada cos kuasa 2 tu. Nampak? So, bila dah hilang macam tu, yang tinggal adalah cos 2x. So, bila sampai sini, integration of cos 2x dah jadi mudah. Kita dapat sin 2x over 2. Nampak tak? So, jadi sebab itulah kita menggunakan this type of identity untuk kita boleh manipulate sampai dapat jawapan. Boleh? So, jadi dekat sini sila berhati-hati sebab kita dapat ada satu kelebihan dekat sini, kita dapat eliminate the square root. Daripada sini, immediately kita dapat ke sini. Clear? Oh, okay, good. Now, kita pergi kepada soalan 22. Again, kita berjumpa dengan product of trigo function. Okay. Solution dekat sini, yang saya tunjukkan sini, ini adalah cara alternatif, maksudnya cara yang biasa yang kita juga boleh buat. Seperti yang saya sebut sebelum ni kan, bila kita berdepan dengan soalan-soalan macam ni, there are many alternative. There might be some alternative yang kita boleh cuba. Pertama sekali, kita guna cara yang biasa. Means that, kita nampak macam ni kan. The idea is, the original idea untuk ini, kita nampak ni tangent kuasa 4. So, kita break into parts kepada dua bahagian. Tangent squared, macam tu. And then, we are going to use suitable identity, which is this one. Yang ini. Kita akan cuba masukkan dia. And, kita akan bertembung dengan product of trigo function in between our solution. Later on lah, dekat bawah. Ini satu cara. Okay. Another cara adalah kita tak melihat yang ini. Kita tak melihat yang ini. Tetapi kita terus melihat pairing dia. So, kita melihat tangent ini, tangent genap. Okay. Kat sini kita akan lihat yang inilah. Sebab yang ini pula. Pairing of the product of trigo, kita lihat tangent and secant pula. So, we have this part. Nampak? So, we are aiming nombor 4 ini. Secant genap, tangent genap. Nampak? Secant genap, tangent genap. Is it correct? We look here.
Tangent genap, betul. Secant genap tak? Memanglah genap sebab secant tu kuasa kosong. Sebab itu dia jadi 1. So kita juga boleh melihat straight away from the question itself. Kita terus tengok pairing 4 dan kita try to solve it. Is it okay that way? So itu adalah alternatif kita yang akan saya bincangkan sekejap lagi. Okay? So it might be easier dengan cara ni, so kita tak tahu. So sebenarnya dia ada 3 cara sebenarnya ya dalam sini. Sebenarnya cara pertama adalah cara yang ini. Kita akan pecahkan 2 bahagian, kita pakai suitable identity, kita apply product of triangle in between dan sebagainya. Itu cara pertama. Cara kedua, kita akan guna apa kat sini? Nanti saya terangkan. Kita guna rumus. Kita guna rumus macam soalan yang sebelum ni kan, teaching video sebelum ni kita pernah guna cos, betul tak? So kita boleh guna rumus kalau ingat. Ya, yang ketiga adalah kita akan terus lihat kepada pairing 4 ni. So maknanya ada 3 cara untuk menyelesaikan soalan ini. So it depends pada kita, pada kamu semua ketika melihat soalan ini, angle mana yang kamu lihat. So jadi saya terangkan semua sekali macam mana nak buat. So the first cara adalah menggunakan ini. Boleh? So now mula-mula kita buat apa? Kita pecahkan kepada 2 bahagian, tangent squared, and then kita akan apply the identity yang mana bersesuaian lah, yang inilah kan, either one lah kat sini. So bila kamu selesaikan sampai ke bawah, kamu akan perasan bahawa bila kita break into pieces, dia punya integration tu, yang ini akan muncul, which is okay, sebab secant squared punya integration dapat tangent. Lepas tu integration 1, okay, kita dapat X. However, this part kita sangkut. Nampak tak? Kita dapat tangent squared darab secant squared. Dekat sinilah yang kita kena pergi kepada pairing 4. So sebab itulah saya ada sebut tadi, another alternative is kita jangan melihat cara macam ni, kita work out dengan terus soalan ini terus kepada pairing 4 terus. Ya, so saya rasa mungkin ini cara ni lebih mudah, and of course lah cara formula ni lagi mudah sebenarnya. Tapi kita lihat, kita tengok macam mana nanti. Boleh? So jadi cara pertama ini kita akan buat macam biasalah ya. So jadi genap-genap ini adalah dia punya rules dia. Ya. So bila tangent genap, secant genap, maksud saya yang ini ya. Tangent genap, secant genap. So kena check lah dia punya karakteristik dia. So cara dia adalah yang ini, ini memang dah standard ya. So we are going to use everything. Dia suruh substitution, kita buat. Dia bagi yang ini pun kita akan masukkan dekat mana-mana nanti. Boleh? So jadi here we go. Kita ada cara macam ni. Nampak So jadi bila kita buat substitution macam biasa dan sebagainya, akhirnya kita dapat tangent kuasa 3x per 3. Boleh? So yang itulah. Ini untuk bahagian ini. Maksud dia, lepas tu kita kena gabung lah. Yang ini kan. Ini kita dapat selesaikan. This part akan jadi apa? Akan dapat tangent kuasa 3x per 3 kan. So tambah. Tolak dengan ini. Tangent x. Lepas tu tambahkan dengan x. Betul plus c lah. Itu bila kita combinekan semua kan. Itu pun ini adalah salah satu cara macam mana kita nak dapatkan jawapan. Boleh tak? So ini cara pertama. Cara yang kedua adalah cara pakai rumus. Guna rumus. Mana dia? Ini saya tunjukkan. Here we go. Ini adalah rumus yang kita boleh gunakan. Kita buat satu-satu. Dan cara rumusnya, ini adalah cara yang paling pantas sekali, di mana kita akan dapat jawapan yang sama. Nampak tak jawapan dia sama? Clear? Boleh tak? Okay, so yang inilah. So boleh So jadi dekat sini kita dah ada jawapan. And of course kita kena buat sekali lagi ya. Ini kita pecahkan, kita dapat ini. So bila sampai sini kita kena buat sekali lagi. So 2 kali lah. Rumus ni kita pakai 2 kali. Alright, 2 kali kita buat. Jadi
kita akan dapat jawapan lah. Kat sini tangent kosong adalah 1. So integrate 1 dapat X. So seperti itulah kita dapat jawapan kat sini. Clear? Ini pakai itu. Okey, kalau cara yang satu lagi, iaitu kita straight away from the question, daripada at the beginning of the question, kita terus pilih pairing 4. Kalau macam ni apa cerita? Sebab kita tahu dah, tangent genap, secant genap. Kita guna je lah apa-apa hasil yang dekat bawah tu. Jadi kita pun guna dia. Mana dia? Ini dia alternatif dia. Nampak? So pairing 4, ini dia punya info yang sangat penting bagi kita. Boleh? So kita akan pakai terus daripada awal. Nampak tak? So jadi kamu boleh lihat yang kat sini. Somehow part ni kita akan substitute kan. Alright. Cumanya kita bertembunglah sedikit dengan long duration dekat sini. Nampak tak? So jadi yang ini pun kena berhati-hati juga. Ini ya, long division. Kenapa kita ada kena apply long division? Sebab kamu tengok sini, yang atas tu U kuasa 4, yang bawah tu U kuasa 2. So kita apply long division so that kita dapat bahagian ini. Nampak ya? So ini saya tak tunjuk lah, kamu buatlah sendiri long division tu. So jadi bila sampai sini, maka bila kita integratekan satu-satu, nak integrate yang ini dan yang ini, maka kita dapatlah baris ini. Okey, boleh? Bila sampai baris ini, kan dia dalam sebutan U kan? Ganti semula dalam sebutan X. So sebab itulah kita dapat yang ini pula. Cuma take note dekat sini. Yang ini ini adalah sama dengan X tau. Ya, dia ini sebenarnya dia setara dengan arctangent ya. Dia arctangent. Cuma dari segi penulisan tu jangan salah ya. Arctangent betul. Ini okey, dia pairing 1 to 1. Tapi jangan tulis macam ni. Ini memang salah. Sebab kalau macam ni, ini hasil dia, kamu tengok sini. Saya ada buat catatan tau. Kalau ini kamu tulis kuasa yang negatif 1 tu, kamu tulis macam tu, dia punya hasil dia adalah ini 1 per tangent. Kalau macam tu, hasil dia adalah cotangent. Ini dah salah dah ni. So sebab itulah hati-hati. So kita belajar benda baru kat sini. Kalau dia tangent inverse tangent, kita dapat X. Boleh? So itu adalah cara dia yang untuk yang inilah. So sama je lah kan. So itu adalah penerangan bagi soalan nombor 22. Boleh? Okay, now we look again. Soalan nombor 23, kita jumpa lagi product of trigo function. Okay, so jadi kita ada secant cube. Ya, secant cube dekat situ. Jadi kita lihat dia, pairing dia macam mana. Secant cube tu kalau kita tengok jadual kita, kita ada apa? Kita ada, soalan tadi apa? Secant cube X, betul tak? Lepas tu yang itu je kan. Maksud dia secant tu ganjil. Tangent tu akan jadi genap sebab tangent akan jadi tangent kosong X lah. Right? So jadi macam ni. So secant adalah ganjil, tangent adalah genap. Secant adalah ganjil, ni tangent adalah genap. So pairing yang ke-6. Nampak So pairing ke-6 adalah dia punya karakteristik dia. So kamu kena tengok karakteristik tu, dan yang kita tahu adalah kita akan settlekan dengan menggunakan pairing 6. Boleh? So dia ada juga alternatif. Masih ada alternatif. Sebab alternatif ni kita boleh guna rumus sebenarnya. Ya, kita boleh guna rumus. Okey, saya tunjuklah dulu ya rumus tu macam mana. Kamu tengok sini. Pendek aja, nampak? Ini adalah alternatif dia. Kita pakai rumus ini. Cuma kita tak boleh ingatlah rumus ni. Tapi saya tunjukkan juga this is one of the alternative macam mana kita nak settlekan secant cube. Boleh? Kita masukkan je. Nampak tak? 2 baris je. Baris pertama, baris kedua, terdapat jawapan. Ini sama dengan ini. Right? Sama je. Padahal cara yang atas ni panjang kita nak buat. Nampak tak? Tapi kita kena belajar lah. Ya. So jadi dekat sini kita pun tengoklah ya.
Yang kita tahu adalah kita akan menggunakan pairing ke-6. Ya, ini adalah info-info dia. Ni. Ya, kita akan gunalah ni ya. Semua info ni kita akan, ni sebagai guideline kita macam mana kita nak buat. Dan apabila kamu cuba buat, apa yang kita perlu buat lah, kita kena splitkan dia. Splitkan secant cube ni kepada dua bahagian, 1 dan 2. Right? Reduce sehingga dapat secant x. Ya. Sebab itu yang diminta. Use the relevant identity to reduce the integrand to powers of secant x alone. Macam tu. Right? Of secant x alone. Itu arahan dia. Reduce to powers of secant x alone. So jadi maknanya kita pecah biar ada ini. Nampak? So jadi kita buat. So bila kita dah sampai macam ni, dan kita buat apa? Kita apply the integration by part. So nak tak nak kena buat jugalah yang ini. Nampak macam susah kan? Tapi ini cara macam ni kita nak buat. So slowly apabila kita buat integration by part, kita akan dapati ini adalah hasil yang kita dapat. Nampak? So hati-hati ya, saya ada buat notation dekat sini. Jumpa terms yang sama. Kita pernah jumpa soalan macam ni sebelum ni kan. Jumpa term yang sama, kita akan kumpulkan dia. Maksudnya ini kita pergi ke sana, dia jadi 2 kali lah. 2 lah kan. So macam tu. So jadi kamu cuba analysekan this part please. Ini make sure tak ada buat error somewhere. We are going to apply the identity here and there again. Yang ini. Dan kita akan jumpa terms yang sama in some of the solution. Inilah di antara kita punya penyelesaian. So from here kita akan dapat jawapan yang ini. Nampak Boleh So jadi agak panjang lah cara untuk kaedah yang ini, di mana rumus ni lagi pendek. Okay. So it depends pada soalan ya. Kalau soalan tu kata by using the product of triangle function, kamu kena buat yang cara panjang tu. Or otherwise you can use the alternative if you remember the formula. Okay, now kita pergi pada soalan nombor 24. Again kita berjumpa dengan product of triangle lagi sekali. Tangent and secant, dua-dua genap, pairing nombor 4. Alright, pairing nombor 4. Is it correct? Genap-genap. Genap-genap. Yes, secant genap, tangent genap, pairing nombor 4. Macam tu. So jadi kita akan apply kat sini. Ini adalah dia punya karakter dia, di mana kita akan gunalah. Dia bagi yang ini, dia bagi yang ini, semua dia kena gunalah. Kena guna. So sampai sini saya rasa kita dah bertembung dengan benda-benda macam ni beberapa kali kan. So kita akan guna substitution dan sebagainya lah. Kita akan pakai ini untuk bantu dekat sana. Adalah cara dia, kita akan split into 2 part dan sebagainya. Kamu boleh tengok kat sini Applying the identity. Lepas tu substitution method memang kita nak masuk lah. Dan last kali kamu akan dapat jawapan macam ni. Okay? Dan jangan lupa ganti semula ke X. Baru dapat jawapan ini. Clear? So jadi benda-benda macam tu lah. Tengok macam ni Okay, so itu adalah soalan nombor 24. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 25. 25 ni agak lain sikit. Kamu tengok dia tak ada kuasa Tengok ni, sin 3x dia bukannya sin kuasa 3x, dia sin 3x. So ini bila kita jumpa benda-benda macam ni, dia akan melibatkan product of sin and cos. Product of sin and cos. Dia ada banyak tau. Dalam identity kan dia ada banyak kan. Half angle lah, itulah, inilah, product lah, dia punya different lah, dia punya penambahan lah, dia ada banyak. So one of it adalah the product of sin dan juga cos. Ini sebagai contoh lah ini sebagai contoh. Kita akan guna yang ini untuk selesaikan dia. Kamu boleh lihat saya dah buat satu kat sini. Careful yang ini. Dan kamu akan cuba masukkan satu-satu. Dan juga nanti kamu mungkin akan berjumpa dengan macam ni. Sin negatif 2x. So really is sin negatif 2x ini adalah negatif sin 2x. So sebenarnya dekat sini
saya ada bertanya kat sini, adakah negatif sin negatif theta sama dengan negatif sin theta? Jawapannya ya. So kamu kena ingat semula even and odd identities kat sini. Ini dalam basic trigo kan. So maknanya kita nak pakai yang ini sebenarnya. So maknanya sin negatif x kita boleh tulis sebagai negatif sin x. Now we are going to apply this into here. Nampak? So itulah dia. So bila kita dapat kata benda-benda macam ni, maka kita akan memudahkan kita lah sampai dapat jawapan. Here we go. I show it to you. Jawapan dia. Boleh nah? Okay, settle nombor 25. Now kita pergi kepada nombor 26. Okay, again kita jumpa bentuk-bentuk yang menarik. Kan? Bentuk menarik itu ini jumpa bentuk apa ni? Kan? Ini kita jumpa bentuk inverse, betul tak? Inverse hyperbolic kan? So sekarang ni it depends pada kita lah. Kita nak guna cara mana sebenarnya? Kita nak guna cara, kamu ingat tak ada 2-3 kaedah kat sini kan? Ingat tak? Kaedah ni. Sebelum ni kita ada bincang kan? Kaedah ni. Ini. Kaedah penggantian ni. dx pada du, ingat? Lepas tu kaedah yang ada standardized. Lepas tu kaedah penggantian trigo. Nampak? So jadi benda-benda macam ni lah. So jadi sebenarnya bila jumpa soalan macam ni, kita nak guna yang mana satu? Nak guna cara ini ke? Ataupun nak guna cara ini ke? Tapi dalam soalan tu, soalan tu. Okay, ini bentuk ni dah bentuk standard. Sebab kamu tengok bentuk dia punya x kuasa 2 tu, dia memang stand alone. Ya? So jadi dia agak mudah lah. So kalau kamu tengok soalan bentuk macam ni, dia adalah bentuk macam ni kan? Dia adalah a kuasa 2 tambah dia adalah a kuasa 2 tambah u kuasa 2, betul tak? Yang ni kan? So dalam hal ini kalau kita tengok kat sini, maknanya dia akan hit yang ni. Nampak tak? Maknanya kita boleh dapat jangkaan kita, jawapan kita adalah dalam bentuk sin inverse hyperbolic, sin hyperbolic inverse. Boleh? Ataupun kita boleh tulis dalam ungkapan ln, dalam sebutan ln pun boleh juga. Nampak kan? So memang the alternative how to do it adalah yang ini. Okay? So cumanya dekat sini cara ni tunjukkan cara yang trigo substitution. Boleh? So soalan saya, adakah kamu boleh guna kaedah 2? Jawapannya ya, boleh. Tak ada masalah apa-apa. Okay? So kita tengok satu-satu So ini adalah cara trigo substitution. Okay, trigo substitution pula kalau kamu tengok kat sini, ini dia. Kamu kena pilih lah. Pilih yang betul. Kan? So jadi dalam soalan kat sini, dia kita punya square root kita adalah 4 tambah x kuasa 2. Agak-agaknya dia hit yang mana? Of course dia hit yang ini kan? Betul tak? Sebabnya kita akan pakai this whole line punya information. Kita pakai ini dan sebagainya. And kita kena declare secara berhati-hati apakah A, apakah B. Sebab kita nak masukkan dalam sini nanti. Ya? So macam tu. So ini dia saya tunjukkan. Here we go. Ini pilihan kita, ini pilihan kita. Dari sini kita akan buatlah. Kan? So kalau kamu pernah buat soalan ini, kamu tahulah apa nak buat, apa step yang perlu kita buat dan sebagainya. Right? So A kita berapa? Kalau kita analyse dia betul-betul kat sini, kita dapati A kita adalah 2, B kita adalah 1. Ya? So A kita 2, masukkan dekat sini 2, B kita 1 dekat sini per 1. Lepas tu tangent theta. Sebab itulah X kita dapat X 2 tangent theta. Clear? Boleh? Okay, good. Dari sini kita dapatkan dx d theta macam biasalah yang ni. Ya, ini memang kita kena buat. Okay. So dari sini kamu boleh tengok. Kamu akan pindahkan, akan ubahkan tau. Sebab idea dia bila kita nak guna trigo substitution, kita ada daripada X, kita akan tukar everything kepada theta.
Lepas tu then afterward theta kepada x. That is the idea. So kalau kamu lihat soalan dia asal dia apa? Ini betul tak? Lepas tu itu tukar jadi apa? Nampak tak? Dah tukar jadi theta dah. Nampak tak? Dapat ini dah. Tapi last kali nanti kamu akan dapati daripada sini kita akan tukarkan menjadi yang ini. Clear? Nampak tak? So proses tu 2 kali lah. X theta, theta x. That's how it works. So jadi berikut saya tunjukkan jalan ya. Macam mana kita nak buat. Kamu boleh lihat proses substitution yang perlu dibuat. Kena gantilah satu persatu. And sampai kepada sini. Nampak? Ini soalan asal kan? We are going to replace everything. So saya ada tunjukkan cara kerja. Macam mana kita nak buat yang ini. Dan akhir sekali sampai sini kita are able to cancel here and there dia punya ungkapan tersebut sampai kita jumpa secant theta. Ini dia. Secant theta. Okey? Dan integration of secant theta memang establish dalam salah satu daripada formula yang ada, iaitu integration of secant theta adalah ln secant theta tangent theta. Okay. So ini kamu kena check balik ya. Some of the basic formula for integral. Contoh kalau kita dapat cos theta, dapat cos x, kita dapat sin. Betul tak? Sin x lah macam tu kan. So kalau secant x dapat apa? Dekat sini adalah one of the standard punya integration punya hasil dia, iaitu ln secant x tambah tangent x. So we should know this as a basic punya integration. So jadi dari sini sebenarnya kita dah stop kat sini dah. Kita dah hampir dapat jawapan. Now we are going to tukarkan theta kepada x. So ada 2 cara bila kita nak tukarkan theta kepada x tu. Cara pertama kita akan guna triangle. Cara kedua kita tak payah guna triangle. Kita hanya manipulate sahaja daripada info-info yang ada. Kamu boleh lihat dekat sini ya. Saya tunjukkan dua-dua ya. Satu, kalau kita without using the triangle, kita akan manipulate. Ambil sahaja info yang ada. Ini kita dapat tadi kan. Betul? So kita dapatkan tangent theta dalam sebutan x. So saya buat arah nak panah kat sini. This is how we get the expression terms tangent theta dalam sebutan x. Secant theta pula dapat macam mana? Dapat daripada hasil pinggiran kita kat atas ni sebenarnya. So, saya tulis kat bawah. Dekat sini. Kamu boleh lihat macam mana kita manipulate. Last kali, secant theta tu dapat kita ungkap sebagai ini. Nampak tak? Itu cara pertama ya. Kita nak tukarkan theta kepada x. We are using our own punya yang memang dah sedia ada. Okay, another way how to do it adalah menggunakan triangle. Bila nak buat triangle, kita come from our basis. Basis kita mana? Basis kita adalah yang ini. Mana? Ini. Ini kita dapat x sama dengan 2 tangent theta. Betul tak? So, kita akan manipulate daripada sini, kita akan develop kita punya triangle. Contoh, ini dia. Nampak? Ini basic punya. Maka tangent theta adalah x per 2. Jadi kamu draw satu triangle. Katakan ini theta. Maka theta dia adalah bertentangan bersebelahan. Itu adalah tarifan bagi tangent. Betul tak? So maknanya kita dah tahu dia punya pertentangan. Bersebelahan pun dah tahu. Hypotenuse ni kita boleh cari. So kamu kira sikit. Kamu dapat yang ini. Yang inilah pengiraan dia. So jadi bila kita punya triangle dah lengkap, kita boleh kira apa yang kita nak. Yang kita nak adalah apa? Kita nak tahu tangent theta. Ini memang kita dah tahu dah. Yang kita nak yang satu lagi adalah kita nak tahu secant theta kan. Secant theta adalah 1 per cos. Cos kita tahu tak? Of course cos kita tahu. Tengok sini. Cos kita apa? Cos adalah bersebelahan hypotenuse. Nampak? So jadi ini cara dia. Nampak kan? So last kali kita dah dapat tangent theta dan juga
secant theta. Dua-dua kita dah dapat dah. Ini. Dan kita masukkan ke dalam tu. So, dia sama je. Boleh Okey, so itu adalah cara yang pertama. Cara trigo substitution. Kita tengok pula kalau kita nak guna kaedah 2. Kaedah 2 tu saya tunjuk macam ni. Kamu nampak? Lagi pendek ke lagi panjang? Lagi pendek kan? So sebab soalan kita yang ini tau. Bentuk ini dah dalam bentuk standard. S kuasa 2 tu dia dah stand alone kat situ. Tak payah nak bahagi-bahagi dan sebagainya. Tapi ini saya tunjukkan kaedah 2. Kalau kamu nak guna kaedah 1, adakah boleh? Boleh. Itu tak ada masalah. Ya? Pun boleh juga. So jadi kalau kaedah 2 maknanya kalau kita tengok balik kaedah 2 tu yang ini. Kaedah 2 yang inilah ya. Standardizekan bentuk apply A ataupun B. So macam tu lah. Maksudnya kita dah ada yang ini. Kita memang pakai yang ini pun. Sin hyperbolic inverse kan. So daripada sini kita dah boleh dapat yang ini dah. Kan? So kalau kamu nak sambung, ini pergi sini pun boleh. So maknanya kita boleh manipulate either one. Sini pergi sini bagi jawapan kita pun boleh. Sini pergi sini sebagai jawapan kita pun boleh. Either one lah. So jadi cumanya nanti kamu kena dapati bahawa kamu tengok some interesting hasil berlaku kat sini. Iaitu kamu tengok kalau pakai trigo substitution, kamu tengok jawapan dia apa. Dia bagi ini betul tak? Ln macam ni kan? Betul? Right? Okay. Apabila kamu guna kaedah 2, kamu akan dapati jawapan dia adalah ini tau. Kalau pakai simbol kau pakai sin hyperbolic dapat inilah. Tapi kalau kita convert bagi ln, kita dapat ini tau. Ini. Nampak? Dapat ini. Tetapi soalan yang atas tadi tu kita dapat ini. Nampak macam dia berbeza kan? Memanglah berbeza. Ya, dia memang akan berbeza. Tetapi kalau kamu nak cari macam kalau kita nak cari integral, betul tak? Integral ada function dekat sini kan? Ini. So biasanya kalau nak cari luar di bawah graf ke apa ke, dia tentu ada selang. Contohnya ni 2, ini 3. Cuba kamu masukkan selang tu. Sebagai contoh je lah kan? Sebagai contoh, kalau kamu katakan ini dengan ni lain. So jawapannya tak sama. Kalau kamu cuba ambil satu contoh, kamu cuba yang ini, katakan kamu cuba selang dia di antara 2 dengan 3, cuba kamu masukkan. Kamu buat macam ni. Ln, katakan x, macam ni. Ln x tambah square root x kuasa 2 tambah 4. Kamu buat macam ni. 3, 2. Terbalik. 2, 3. Macam ni. 2, 3. Cuba kamu kira berapa ini. Dan satu lagi, kamu guna ini. Ln x per 2 tambah square root tu bahagi 2. Ini. Cuba kamu masukkan 2, 3. Kalau kamu kira, dua-dua tu akan memberikan jawapan yang sama. Clear? So, jangan terkeliru tentang hasil dekat sini tak sama dekat sini. Ya, saya mengakui bahawa kadang-kadang setengah-setengah approach dia ada ralat. Itu betul. Ya, itu memang betul. Tetapi kita jangan pertimbangkan macam itulah ya, sebab ada soalan yang ada ralat. Dia masa dia tak samalah. Itu kita kena akur sebab approach kita berbeza. Tapi in most cases sebenarnya dia adalah setara. Okey. Cuma satu reminder, bila kamu guna kan kita ada kita ada soalan asal kita ya. Ada soalan asal kita, iaitu soalan kita apa tadi? Kita nak cari yang ini kan. Soalan asal adalah yang ini kan. 1 per let's say 4 tambah x kuasa 2 dx. Betul tak? Ini adalah soalan asal. Lepas tu kita guna cara approach yang berbeza. Betul tak? Kita guna cara trigo substitution. Lepas tu kita guna yang hyperbolic inverse. Betul kan? So, di mana ini jawapannya macam lain sikit. Dia punya ungkapan je lah. Ini pun dia memberikan jawapan yang lain sikit.
Kan? Ini adalah approach kita ya untuk selesaikan yang ini. Kamu jangan terkeliru. Apabila kita substitute nilai, contohnya lah nilai 2, 3, ini pun sama juga. 2, 3. Tapi kalau kamu kira yang the actual punya integration, kamu boleh cuba masuk kat sini. Ini 2, ini 3. Maksud dia, this part, kamu akan kira the actual value. Pakai calculator. Jawapan dia dia akan lain. Actual value, tekan calculator pakai ini, dengan kita buat approximation menggunakan approach ini dan ini, jawapannya akan lari sikit. So, jangan compare macam tu ya. Hati-hati kat situ ya. Actual value dengan approach yang kita gunakan tu, kadang-kadang dia sama, kadang-kadang dia tak sama. In most cases, is tak sama. Sebab itu saya katakan ada ralat. Boleh? Alright, good. So, itulah soalan nombor 26. Kita pergi kepada soalan nombor 27. Ini again. So, again, kalau kamu tengok soalan nombor 27 ini, kaedah yang ditunjukkan adalah kaedah trigo substitution. So, saya buat notation dekat sini. Kaedah 1 dan kaedah 2 tu tak sesuai. Sebab apa? Sebab ada pembela ubah pada numerator. Ya? Ada kat sini. Kita prefer ini nombor. Kan? Macam contoh nombor 26. Nampak tak kat sini? Nombor 26. Kamu nampak kat sini? Kita boleh buat macam-macam approach kan? Bentuk ni kan? Cuba kamu tengok nombor kat sini. Dia 1 kan? Asalkan dia pemalas. 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke. Yang tu tak kisah. Tapi kalau dia ada variable, kita mungkin ada masalah sikit. So, jadi dalam hal ini, contoh 27 ni, saya buat notation juga. Kaedah 1 ni tak sesuai sebab ada pembeli ubah dekat numerator. Yang ni. Kat sini ya. So, jadi trigo substitution might be the best bet untuk kita untuk settlekan benda ni. So, I show you this. Yang ni, cara dia. So, kamu kena tengok lah. Bentuk ini, bentuk yang mana satu. Kan? Kena bentuk mana satu. Kalau by looking at this formula. Yang ni. Kan? Bentuk dia. Dia punya square root dia adalah 9 tolak X kuasa 2. Yang ini. So, dari sini kita dah nampak dah kan? Kita nak pakai yang mana satu kan? Kita pakai yang the first one. Clear? Nampak kan? So, jadi, maknanya kalau pakai the first one, ini dengan ini akan menjadi kita punya kriteria penting kita untuk selesaikan benda tu. So, cara dia sama macam soalan tadi tu. Tak ada masalah. So, inilah saya tunjukkan kepada kamu ya. Kamu boleh lihat satu-satu. Kita start dengan ini. Okay? Substitution. Declare kita punya A. Declare kita punya B. Elok-elok macam ni. Ini sangat penting. A dengan B kalau kamu tersalah, kita akan salah. Sebab nilai ni akan masukkan satu dekat sini, satu lagi dekat sini. Kan? Jadi, need to be very careful lah dekat sini. So, kamu boleh tengok lah ya. Yang ini. Here you go. Semua kat sini. Semua ni adalah manipulate benda-benda macam tu je. Okay. So, ada lagi kat bawah ni. Yang ini. Tu jawapan last sekali kat bawah tu. So, saya cakap kat sini, atau boleh guna reference triangle. Macam tadi lah ya. Reference triangle, dia akan ambil, dia akan guna apa? Dia akan guna ini the basic kita, X sama dengan 3 sin theta. Sebenarnya, X sama dengan 3 sin theta, maka sin theta sama dengan X per 3, dan kamu dah boleh develop dia punya triangle. Macam tadi. Ini saya tak explain lah. Ini kita guna info apa yang kita ada, kita guna je lah macam tu. So, last kali jawapannya adalah yang berikut. Okay guys ya? Okay. So, yang ini, lepas tu we have another question yang melibatkan trigo substitution juga. Cuma yang ini saya sebut tadi kan, kita tak sesuai kan pakai kaedah 1 dan 2, kita tak sesuai sebab masalah ini ni. Tapi nombor 28, kalau kamu perhatikan dekat sini, nombor 28 macam mana? What do you think? Kamu tengok sekali, kita dah boleh agak kan? Ini
ditunjukkan solution kat sini adalah triangle substitution, iaitu yang ini. Ini kita punya kaedah. Kaedah ini kaedah triangle substitution. How about 1 dengan 2? Adakah dia boleh digunakan? Sebab kita nak nampak kalau tengok soalan, soalan ini dekat sini 1. Adakah boleh digunakan? Jawapannya adalah boleh. So now dekat sini kita ada 3 alternatif. Yang pertama, yang kedua kaedah 1, yang ketiga kaedah 2. Nampak? Boleh? Nampak Itu adalah alternatif yang kita boleh buat. Saya tunjukkan semua sekali. So we start dengan substitution. Ini saya rasa standard. Ini saya tak perlu terangkan lah. Kamu dah tahu kan? Nak pilih yang mana satu. So jadi careful untuk pilih kita punya itu. Ini triangle substitution dia adalah menggunakan secant, iaitu yang inilah. Kamu pilih yang inilah. Ni. Kalau ini, kamu kena pilih yang ini, iaitu ini dan juga ini, by looking at the pattern pada square root tersebut. Boleh? So here we go. Ini kamu boleh tengok lah boleh tengok lah dia punya solution ini, yang ini. Again, saya dah berkali-kali saya sebut pemilihan A dengan B kat sini sila berhati-hati. Kat sini, once ini betul, kamu substitute dekat sini pun betul, rasanya kita dah in the right direction dah. So jadi berhati-hati kat situ. So jadi kamu tengok sini, agak panjang jugalah. Soalan yang melibatkan triangle substitution memang panjang. Sebabnya kita ada daripada X kepada theta. Lepas tu theta patah balik pada X. So sebab tu proses dia panjang. So macam tu. So dekat sini saya tunjukkan juga, bila kamu dah sampai ke peringkat sini, saya tunjukkan 2 cara lah Ini cara kita gunakan data kita sendiri, dan satu lagi cara adalah kita boleh dapatkan daripada kita punya triangle. Saya tunjukkan 2 cara. Sebab kita nak ganti semula kan, nak ganti semula theta kepada X. So kita kena buat. So jawapan last kali kita adalah yang inilah. 1/5 ln semua tu. Nampak So jadi ini adalah kita punya hasil. Macam mana dengan kaedah 1 dan kaedah 2? Kan? So sebelum tu, kamu tengok soalan ini, adakah soalan ini dah bentuk standard? Jawapannya tidak kan? Sebab standard tu adalah ini, kita tak nak 25 ni. Dia mesti stand alone X saja. Maknanya kita kena bahagilah. Itu standard. Itu adalah dalam kaedah 2 kan? So sekarang ni kita tunjuk kaedah 1 dan kita tunjuk kaedah 2. Ingat semula, kaedah 1 apa kita nak buat? Gantikan dx kepada du. Nampak? Right? So jadi kalau kamu tengok dekat sini, saya tunjukkan. Ini dia. Kaedah 1 nampak ni? Kaedah 1 dia tak perlu lagi dia yang ini kita tak perlukan kalau dia tak perlu x kuasa 2 tu 1. So dia boleh lah. Itu kaedah 1. Nanti kaedah 2 kamu tengok ni. Kaedah 2 nampak tak? Kita nak eliminate ni tau. 25 kita nak, sebab tu kita kena bahagikan dengan square root of 25. Nampak tak? Okey, kita tengok kaedah 2 dulu Kaedah 2 kita kena bahagi dengan ini. Kita kena make sure yang kamu tengok sini. Daripada bentuk, saya besarkan sikit Daripada bentuk yang dia ada 25 x kuasa 2, dia jadi apa? Stand alone x kuasa 2 saja. Nampak? Ini bentuk kita nak, bentuk standard tu. Baru dari sini kita akan derive U sama dengan X, maka A sama dengan 5/2. Nampak Dah dapat dua-dua nilai ni, baru kita masukkan ke dalam sini. Clear? Ataupun kita masukkan, maksud dia kat sini, kita dah dapat ini, kita boleh guna yang ini, kita boleh guna yang itu dan sebagainya. Yang penting kita dapat U dengan A tu. Macam tu. Tapi kalau kita guna cara A, kita kena replace yang ni. Ini kena jadi DU dulu. Betul? Itu step dia.
Dan cuba kita perhatikan dekat sini. Ini tak semestinya ini 5x pun boleh. Nampak kan? Dan kita kena buat yang ini. Clear? Sebab kita nak replacekan ni kan, dia akan bantu kat sini, pindah sana, pindah sini, ada substitution dan sebagainya. Ini kamu kena alert betul-betul. Jangan lupa yang ni ya. So jadi kamu perhatikan nilai U dengan A, kaedah 1 berbeza dengan kaedah 2. Macam tu. Rumus dia sama. Kita pakai rumus yang sama. Tetapi A dengan B, A dengan U tu berbeza. So, kamu boleh lihat ini. So, cuba ingatkan balik beberapa contoh kita sebelum ni. Terutamanya contoh nombor 7. Kan? That is a good example. Ini pun a good example as well. Kita guna ketiga-tiga cara. Kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3. Trigo substitution. So, if you look carefully here, kamu akan dapati kita dapat hasil ini dan hasil ini. Nampak kan? So jadi ini adalah yang pertama. Dan kalau kamu tengok yang kecil sikit kat sini, tak nampak. Kat sini kamu tengok ini dari kaedah 1 dapat yang ni. Lepas tu kaedah 2 kita cuba tengok, dia sama tau. Yang ini dia sama dengan ni. Nampak so kamu cuma kaedah ini yang pakai loan ini kaedah 1, ini kaedah 2. Ini dia. Nampak tak? Tapi semua ni adalah setara. Okey? So hati-hati kat situ. Saya ulang semula. Kaedah 1, yang ini sama. Yang ini pula kita lihat ya. Ini yang kat bawah, ini dengan ini. So kamu tengoklah. So jadi adalah banyak anak panah kat sini kan, yang saya halakan ke sana, halakan ke sini. So kamu kena tengok betul-betul cara dia. Boleh? So jadi seperti mana yang saya sebut tadi, ralat tetap ada ya. Kalau kita masukkan nilai dan sebagainya, mungkin ada ralat. Tapi tak mengapalah. Asalkan kita patuh dengan panduan yang kita tahu. Okey, selesai yang itu ya. So kita pergi kepada soalan nombor 29. 29, what is this? Yes. Requirement yang paling penting adalah, soalan pun dah tulis ya, use the partial fraction to evaluate. Ya, guna partial fraction. So we just apply the partial fraction. So macam biasalah ya. Ini adalah bentuk partial fraction. Dia ada apa? Ada 1 faktor, 2 faktor, 3 faktor. So means that kamu kena factorize. Cuba memang dalam faktor. Dan 3 faktor ni adalah 3 faktor yang berbeza. Sebab tu kita ada A, B dan C. Try to solve it one by one. This is the answer. Lepas kita dah buat partial fraction, baru kita integratekan dia 1 per 1. Now you get the answer for this. Ini adalah jawapan dia. Boleh ya? Okay, good. Nombor 30 juga kita akan menggunakan partial fraction. What is the different? Different dia adalah dia ada repeated linear. Faktor berulang. Kat sini kan? Dia ada x tambah 2 kuasa 1. Dia ada x tambah 2 kuasa 2. Macam tu. So jadi kamu kena hati-hatilah. Hati-hati kat mana? Dekat sini. Kalau tengok sini ini jangan tersilap. So jadi dia ada what we call the repeated linear, tetapi dia masih lagi dalam partial fraction. We can have a look. Dan lepas kita dapat nilai A dengan B tu, we are going to integrate satu persatu. This is the answer. This should be not a problem, sebab ini dah jadi benda yang biasa. Kita dah jumpa soalan yang lebih susah lagi. Soalan macam ni saya rasa tidak mendatangkan banyak masalah kepada kita. Boleh? Okay, good. Now kita pergi kepada soalan yang seterusnya, nombor 31. Dia kata use the partial fraction, tapi kita tak boleh buat terus sebab kita kena apply the long division first. Buat ini dulu, then baru kita buat partial fraction. Sebab apa? Kamu tengok soalan. Untuk numerator, kuasa X tertinggi adalah 3.
ini 2. So, of course kita akan buat long division terlebih dahulu. Boleh tak? So, apply long division. Then, baru kita apply the partial fraction. Nampak Boleh Yang ni. So, partial fraction dekat mana? Dia bukan dekat semua Dekat sini je rupanya. Bukan semua. This part aja yang requirement partial fraction. Dan kamu cubalah. Ini saya tak tunjuk. Ini adalah part yang partial fraction tu Yang ni partial fraction. Ini hasil dia. Dia nilai dia 2 dan juga 3. Yang ni 2, 3 ni. So itulah. So ini saya tunjukkan je lah macam mana kita nak buat. So the idea is long division first and then apply the partial fraction. Okay. Lepas tu terus kepada soalan 32 yang terakhir. Itu again use the partial fraction to evaluate yang ini. Macam tu. So macam biasa we are going to apply straight away the partial fraction. Cuma hati-hati kita ada yang ini. Kamu ingat lagi tak? Kenapa ini boleh muncul? Right? Sebab kita ada, tengok ini, okay. Maksud dia yang ini, kita boleh tulis sebagai apa ni? Ini adalah X kuasa kosong. Betul tak? Right? Lepas tu yang ini, kita ada repeated linear kan? Ini X kuasa 2 tambah 1 kuasa 1. Satu lagi X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Kalau kita nak pecahkan lah. Yang ini. Saya nak sebut yang ini. Ini adalah repeated linear. Kenapa kita buat BX tambah C? Kenapa kita buat DX tambah E? Sebab kita tak boleh dapat nilai X. Nilai X dia adalah dalam imaginary number. Dia kena real number. Okey, contohnya macam ni. Okey. Untuk yang ini, dia adalah X tolak kosong. Betul tak? So, kita boleh dapat nilai X tak? Boleh. Kalau kita equalkan dengan kosong, kita dapat X sama dengan kosong. Correct? Kalau kita ambil yang bawah ni, yang sebelah ni, kita dapat apa? X kuasa 2. Is it X kuasa 2 tu? Okey, betul. So, kita ada X kuasa 2 tambah 1. Cuba kita equalkan dengan kosong. Alright? So, kita dapat X kuasa 2 sama dengan negatif 1. Maka, X sama dengan plus minus 1, which is I. I adalah imaginary number. Nampak? So, tak boleh. Kalau tak boleh, maka dia tak ada nilai X sebenarnya di dalam real number. So, sebab itulah kita buat BX tambah C. Ini dengan ini. Sebab apa? Yang ini ada sebab ini adalah satu family sebenarnya. Sebab dia adalah repeated. Kuasa 1 dan kuasa 2. Nampak tak? So, sebab itulah. Kalau ini BX tambah C, ini DX tambah E. Clear? So, yang kamu cuba, kamu akan dapatlah this a bunch of value selepas kamu selesaikan here and there. Yang ni ini not a big problem kat sini. Kita punya integration kat mana? So kita ada yang ni lah. Bila kita selesaikan, maknanya kita dapat 3 sahaja. Yang ni lah. Memang 3 lah. Kita dapat 1. Ini should be okay. How to integrate this should be okay. Yang ini kita nak tengok sekejap. Yang ini pula kita kena guna substitution macam biasa. Nampak macam panjang sikit lah So, kita tengok ni kejap. Cara dia mana? Ini dia. Mana dia? Ni. Ini substitution macam biasa lah maksud dia. So, kamu cuba last kali. Kita dapat nilai ini. So, kamu can please have a look kat sini Cuma dekat sini sebenarnya kita nak pakai satu properties yang penting, iaitu yang ni lah. Saya pernah bincang yang ini So, jadi kalau kita jumpa satu integration yang rational function kalau ini f dia, kalau dekat atas tu adalah dimenterbitan, maka kita boleh tulis dia sebagai ln f. Okay? Boleh? Tapi kalau kamu tengok betul-betul, saya ada buat penerangan mana dia. Ini. Nampak tak? Ini contoh kita tadi kan? Ini kan? Okay, now. Kalau kita tengok dekat bawah ini, yang sini, kalau kita differentiate dekat bawah, kita dapat apa? Kita dapat belah atas ni 2x, betul tak? Sebenarnya inilah. Differentiate yang ini, kita dapat 2x. Differentiate yang ini, kita dapat 2x kat atas sini. Right?
boleh tak kita matikan 2x tu? 2x pula. Boleh tak kita nak dapatkan x tu? Boleh. Kita boleh dapatkan. Kalau kita darabkan dengan 1/2. Kita boleh cancel? Boleh cancel. Nampak tak? So, kita sebut tadi, kita darabkan dengan 1/2. So, kalau kita darabkan dengan 1/2, bermaksud, the whole thing kita kena darab dengan 1/2. Sebenarnya, yang ini, baru kita dapat x tadi tu. Jadi, dengan kata lain, sebenarnya, yes, kita boleh guna yang ini. Kita boleh ambil lah sebagai ln x kuasa 2 tambah 1. Tapi, kena darabkan dengan 1/2. Nampak tak? Boleh? So, jadi maknanya, ini jawapan kita. By looking at the formula, ini datang dari sini je. Tetapi, untuk yang ini, bolehkah digunakan cara ni untuk ini? Soalan dia. Cuba kamu tengok. Jawapannya tak boleh. Tak boleh. Tahu sebab apa? Sebab, kamu tengok okay, look here. Dekat sini, kalau kita differentiatekan bawah, kita dapat apa? Kalau kita differentiate bawah, kita dapat kalau kita differentiate bawah, kita dapat ini cuba differentiate ni, dapat tak atas ni? Lepas tu boleh tak kita modify? Maknanya kita akan dapat apa ni? Kita dapat 2, betul tak? 2 ini 2 x kuasa 2 tambah 1. Lepas tu kita akan differentiate dalam, kita dapat 2x. Betul? Ini sama dengan 4x x kuasa 2 tambah 1. Betul tak? Kalau kita differentiatekan yang tu kan? So, in order untuk dapatkan x ini, daripada sini, kita nak darab dengan apa? Maknanya kita kena darab dengan apa? 1/4 x kuasa 2 tambah 1. Betul tak? Baru kita dapat x. Betul? Kita nak darab ini kan? Yang ini yang problem dia. Sebab apabila kita nak darab something tu adalah kita mesti hanya boleh darab dengan nombor sahaja. Tak boleh pemboleh ubah. Sekarang ni kita tengah buat darabkan, udahlah ada nombor, ada variable pula. Sebab itu tak boleh. Clear? So, jadi ayat paling mudah dia adalah tak boleh kerana dia tak boleh didarab. Tidak boleh didarab dengan pemboleh ubah. Tak boleh. Walaupun kita dapat hasil x, tapi tak boleh. Sebab kita darabkan dengan part of it ada variable. Tak boleh. Kalau kita darabkan nombor, cantik. Itu boleh. Ada pemboleh ubah? Tak boleh. Boleh tak? So, itulah penjelasan dia. So, dekat sini should be okay. Sebab kita akan buat sesuatu. Ini buat ini dan ini. Dan kita combine all together. Dan kita dapat jawapan. Here we go. Ini adalah jawapan dia. Inilah. So, sampai sini pun dah okay. Ya, ini saya cuma nak permudahkan, nak nampak cantik je. So, kita dapat jawapan ini. Okay guys, so sampai situ saja teaching video kita kali ini. Kita jumpa pada teaching video yang akan datang. Thanks for watching.